Auzubillah minasyaitonirrajim. Hai, Assalamualaikum and welcome back to my channel. It's me, Ika Lee here. Kepada hampa yang baru lagi dekat aku punya channel, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi singgah aku punya channel. And kepada hampa yang dah lama stay dengan aku punya channel ni, aku doakan hampa supaya dimurahkan rezeki dan sentiasa dipermudahkan segala urusan. Alright? Okay. So, dah lama kita bercuti daripada kisah-kisah seram. So, hari ni apa tu? Okay. Marah lelaki geng. Selalu kita buat video seorang-seorang. Memang senyap sunyi rumah kan. Okay. So, apa tadi aku cakap? Kita dah lama berehat daripada buat cerita-cerita seram. So, kali ni kita nak teruskan kita punya agenda. Agenda. So, hari ni aku nak cerita pasal sebuah rumah tinggal, rumah papan dekat Lumut, Perak. Rumah ni dia dalam hutan. Aku tak tahulah hampa tahu ke tak pasal kisah rumah ni. Tapi apa yang aku tahu meloh tak ada suara pula dah. Apa yang aku tahu pasal rumah ni, rumah ni duduk tengah-tengah hutan seorang-seorang dia. Lepas tu rumah tu kiranya depa kalau ikutkan nak roboh lah sebab depa nak naikkan kelapa sawit dekat keliling rumah tu. So depa nak roboh sebab nak buat kelapa sawit. Tapi apa yang aku baca ataupun apa yang diwawarkan dalam berita, rumah tu tak dapat dirobohkan bila depa bawa backhoe ke backhoe, aku tak tahulah, yang duk korek-korek macam transformer tu. Depa bawa benda tu nak pergi bagi pecah rumah tu je. Mesti backhoe tu rosak. Ada yang depa kata enjin meletup lah. Ada yang depa kata dah pernah roboh sikit. Tapi tiba-tiba orang yang bawa benda tu meninggal. Macam-macam lah. Depa kata rumah tu dah roboh dah sikit. Lepas tu tak boleh nak disambung sebab jengkau benda tu rosak. And then yang bawa tu pula balik-balik meninggal. Rumah tu bila depa pergi tengok balik, dia jadi macam keadaan sedia kala. Dia jadi macam tu. So, rumah tu depa terpaksa lah biar di tengah-tengah kelapa sawit. Sekarang ni kawasan keliling dah jadi kelapa sawit lah. Aku tak boleh nak spesifikkan tempat dia sebab aku tak berapa ingat. Tempat dia tu macam obvious lah dalam ladang kelapa sawit kan. Tapi seberang jalan tu ada macam satu hotel dekat Lumut tu. Aku tak tahu nama hotel apa, tapi dekat dengan laut. And apa yang aku nak cerita pasal rumah ni hari ni, pengalaman aku pergi buat paranormal dekat sana. Okay. So masa tu dalam 6 orang kot yang pergi rumah tu. And sebenarnya kita orang pergi rumah tu pun atas jemputan orang Lumut sendiri. Masa tu kan aku kata aku duk buat paranormal dekat Bigo kan. So yang orang yang duk Lumut ni dia try reach kita orang. So dia habaq pasal rumah tu. Dia kata rumah ni macam ni. Dia suruh kita orang pergi rumah tu untuk tengok sebenarnya apa yang ada dekat rumah tu. So kita orang pun memang ada plan nak ke Perak masa tu. Memang kalau ikutkan rumah family salah seorang kita orang punya kru pun dekat Perak. So alang-alang nak balik Perak untuk pergi rumah family dia tu, dia kata jomlah kita on sekali buat paranormal kat sana. So kita orang pun bergeraklah 6 orang sekali dengan orang yang ajak kita orang pergi buat paranormal kat situ. Bergerak kami kena parking kereta seberang jalan.
Ada satu kawasan tu, aku rasa tu parking hotel kot. So kami parking dekat situ, and kami kena jalan kaki lah, lebih kurang dalam 500 ke 600 meter macam tu, kena lintas jalan and redah kelapa sawit. Tapi rumah dia tak ada lah terlampau ke dalam sangat. Kalau start daripada pagar kelapa sawit tu, dalam 200 meter macam tu kot nak sampai ke rumah tu. Dia tak ke dalam sangat, tapi dia punya tahap seram tu boleh tahan lah dalam ladang kelapa sawit kot. Time tu aku tak fikir sangat babak hantu Aku banyak duk fikir ular ke rimau. Aku banyak duk fikir benda-benda lagu tu. So kami pun berjalan lah, kami 6 orang masuk dalam tu apa semua. Dah sampai dekat kawasan rumah tu. Apa yang aku faham, rumah tu dah ditinggal sangat lama. And aku heran kenapa rumah tu masih kukuh walaupun dia papan semata-mata. Even rumah kampung aku pun yang papan, belah atas tu lama orang tak guna, boleh jadi reput. Ini rumah tu tak digunakan langsung, ditinggalkan macam tu je. Dia boleh tak reput, boleh tak rosak. Rumah tu still dalam keadaan elok. Tak ada yang, selalu kalau kita rumah tinggal, kita tengok macam bumbung tercabut ke, sana tu kopak, sini tu kopak. Rumah tu tak. Memanglah nampak usang, tapi rumah tu dalam keadaan yang elok. So macam biasa, bila kami dah sampai dekat dengan area rumah tu, kami akan cari satu base untuk kami duduk kan. So kami dah duduk elok dekat situ apa semua. Depa suruh aku jadi volunteer malam tu, tapi hati aku ni tersangat-sangatlah berat untuk jadi volunteer. So aku tolak lah, memang aku tak nak jadi volunteer malam tu. Tapi yang offer untuk kita orang buat paranormal kat situ, dia yang nak jadi volunteer. So kita orang pun macam okey lah kan, sebab dia lelaki, so dia nak jadi volunteer. Mula-mula aku punya kru seorang masuk. Bukanlah aku punya kru, aku punya team lah kan. Seorang lelaki pergi round rumah tu, dia nak check sama ada mungkin ada papan yang reput ke apa, tapi tak pun. And almari kayu dalam rumah tu pun semua dalam keadaan elok. Masa aku tengok live kan, dia orang buat live kan, so aku tengok daripada handphone aku. Aku sangat pelik dengan keadaan rumah tu yang macam baru duduk macam setahun tinggal macam tu. Sangat elok keadaan rumah dia. So diorang pergilah orang-orang rumah tu pun semua. And aku punya keadaan masa dekat luar ni, aku rasa macam kena kepung. Maksudnya aku rasa macam aku dikelilingi oleh benda yang aku tak nampak. Okay, so tak apalah masa tu. So diorang ni dah habis buat live apa semua. Tibalah masa untuk letak volunteer. Masa letak volunteer tu, aku macam okey lah kan, dia orang dah letak volunteer. And time tu, masa set up volunteer tu, ramai yang pergi ke rumah tu. Yang tinggal dekat base hanya aku dengan wife salah seorang daripada tim kita orang lah. So tinggal kami berdua perempuan yang tinggal dekat situ. Masa kami dua orang tinggal dekat base tu, tiba-tiba ada benda yang berlari mengelilingi kami. Maksudnya benda tu berlari dalam, biasalah kelapa sawit kan ada macam semut-semut, rumput-rumput. Kalau orang berjalan mesti ada bunyi langgak, macam langgak semut-semut, rumput-rumput ni. Benda tu berlari mengelilingi kami. Yang tu aku sangat pelik. Kalau kata binatang, ada ke binatang yang akan lari mengelilingi kita? Mestilah binatang tu akan turun main terekam kat kita ke apa. Tapi tak. Aku mula-mula tu macam terfikir takut. Yang tu takut apa? Macam kalau nak sebut babi tu lagi kena ban tak? Tak kot. Khinzir. So
Aku ingatkan benda tu, tapi rupanya tak. Sebab aku macam terfikir juga takkanlah benda tu nak lari keliling kita kan. Tapi lama-lama benda tu dia macam dia boleh lari-lari, lepas tu dia berhenti. Dia berhenti maksudnya macam aku duduk macam ni kan. Okey, dia lari-lari. Dia berhenti, maksudnya dia berhenti tu side belah sini aku Aku pusing, aku tengok. Aku harap sangat bukan binatang lah masa tu, tapi bila aku pusing tengok, aku tak nampak apa. And lepas tu aku tunduk bawah sebab aku takut. Memang time tu aku takut sebab aku takut binatang. So aku tunduk bawah, tengah duk doa-doa, baca doa apa semua ni. Tiba-tiba kan aku dengar macam ada orang duk hembus nafas kat telinga aku macam macam tu. Macam bunyi dengusan nafas orang lelaki macam tu. Aku pusing lah tengok tak ada. Lepas tu aku tengok yang wife tim aku ni, aku tanya dia dengar tak bunyi? Dia tanya aku balik, bunyi apa? Bunyi berlari tu ke? Dia kata maknanya dia dengar bunyi berlari tu, tapi bunyi yang bernapas ni dia tak dengar. Aku cakap dengar bunyi lari tu je ke? Dia kata dengar bunyi tu. Ada bunyi lain ke? Dia kata aku. Aku cakap tak apalah. Lepas tu aku diam. Tiba-tiba kan aku perasan macam ada benda yang terbang daripada pokok ke pokok, tapi benda tu warna hitam. Aku ni dah pusing tengok atas tau. Bila benda tu terbang daripada pokok ke pokok, pelepah pokok sawit ni bergerak lah. So time tu aku cakap ni binatang apa kan? Monyet ke? Tapi ada ke monyet malam-malam? Aku macam tu lah. Centok kot. Cakap tak apalah, biar jangan benda ni duk lompat-lompat terkena atas kepala aku. Sudah lah benda masa tu kan. Lepas tu yang wife team aku ni dia kata dengar tak ada bunyi suara macam macam tu. Lepas tu aku macam diam lah. Aku dengar cakap tak ada pun. Cakap bunyi binatang kot. Aku cakap macam tu. Lepas tu tak apa, aku diam. Lepas tu aku dah diam ni kan, tiba-tiba bunyi lagi macam tu. Dia macam bunyi burung, tapi dia bukan bunyi burung. Dia macam bunyi yang nyaring macam macam tu. And bunyi tu dia makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. So mata aku ni duk melilau merata lah nak tengok kan benda apa. Masa tengah duk mata aku melilau-lilau ni, tiba-tiba aku perasan straight at depan aku. Tapi dia ke belakang sikit lah, ke hujung sikit kan. Straight daripada depan aku ni, aku perasan ada sup bonjot di celah-celah kelapa sawit. Masa tu kan, jujur aku cakap kalau katalah aku seorang masa tu, aku lari keluar. Tapi disebabkan ada wife tim aku ni, aku macam aku nak buat apa kalau aku nak lari, aku tinggal ada seorang. Aku nak buat apa ni? Masa tu aku ambil walkie, aku cakap kat dia orang kat dalam, tolong cepat sikit set up volunteer, tolong keluar. Dekat luar ni kena ganggu teruk, aku cakap macam tu. So dia orang ni pun dah set up pun semua, dia orang lari keluar. Dia bertanya kenapa, okey ke tak? Lepas tu aku tak boleh nak cakap macam tu sebab benda yang aku tak suka duduk ada depan mata. Lepas tu yang wife dia ni kata ada benda tadi berlari keliling kita orang, tapi bukan binatang dia kata. Lepas tu ada bunyi macam tu lah kan. Lepas tu tak apa, lepas tu kita orang diam. Lepas tu masa kita orang diam ni duk tengok live, duk tengok volunteer ni kan, bunyi anjing menyalak yang yang panjang-panjang tu. Dia orang ni pelik lah, cakap mana anjing kan. Lepas tu kata mungkin anjing dekat area hotel ke apa ke. And masa tu pun tak silap aku nak dekat pukul 3 pagi. So kita orang ni tunggu kat luar. And masa tu kita orang tengok live. Dalam live ni volunteer tu dia duduk. Okay, lepas tu belakang dia ada almari kayu yang aku cakap tu And bayangkan pintu almari tu boleh terbuka sendiri. Tapi dia tak adalah terbuka luas. Tapi nampaklah pergerakan pintu almari tu dibuka. Slow je dia macam, dia tak adalah bunyi tapi terbuka, terkuak sikit kan. Okay, lepas tu volunteer tu memang tak perasan lah sebab almari tu belakang dia. And then yang kita orang ni macam almari tu buka sendiri lah macam tu kan. Tiba-tiba daripada almari yang terbuka tu
keluar satu asap warna putih. Dia keluar melintasi belakang kita orang punya volunteer. Masa dia melintasi tu, kita orang perasan lah yang volunteer ni pusing belakang nak tengok kan. Lepas tu cakap, volunteer perasan kan ada benda lalu belakang dia. Lepas tu volunteer ni reach kita orang, kan pakai walkie kan. So dia cakap, ada benda lalu belakang, dia cakap macam tu kan. So kita orang kata tak apa boleh tahan lagi tak. Dia cakap dia okey. Lepas tu dah lama sikit kan, tiba-tiba volunteer ni bangun. Dia bangun, lepas tu dia cakap macam ni, korang dah datang ke? Cakap tak, kenapa? Lepas tu dia kata ada orang berjalan bawah rumah. Sebab rumah tu kan tinggi kan. Dia kata ada orang berjalan luar rumah dengan ada orang berjalan bawah rumah. Sebab dia dengar. Kita orang ni suluh lah daripada jauh. Kita orang boleh lagi suluh rumah tu. Kiranya kita orang tunggu tak jauh daripada rumah tu. Kita orang suluh bawah rumah kot ada orang kan. Tak ada siapa. Tapi yang volunteer ni dengar ada orang duk berjalan. So kita orang ni macam dah malas nak extend lama lah dekat situ kan. So decide pergi ambil volunteer. Masa pergi ambil volunteer, dia orang dah set up semua nak keluar. Bunyi macam orang berjalan ramai-ramai dekat belakang rumah tu. Dia orang ni kelam kabut lah keluar mayat kita orang. Sementara dia orang nak datang kita orang, yang kita orang dekat base ni pun macam ada benda banyak duk berjalan dalam semak nak dekat dengan kita orang. Lepas tu wife yang tim aku ni macam macam tu lah. Dia macam jerit lah, tapi tak ada lah kuat, tapi boleh dengar lah sebab tempat tu sunyi kan. So bila dia dah jerit, yang laki dia ni berlari lah nak pergi dekat dia. So bila laki dia sampai kita orang, benda yang duk berjalan ramai-ramai tu semua macam patah balik. Masa tu pula aku dah start nampak yang si bungkus ni macam duk bergerak yang straight depan aku, yang aku cakap dekat celah-celah pokok sawit tu. Lepas tu kan, aku tak boleh nak bercakap. Aku angkat tangan, aku tunjuk macam tu. So dia orang ni suluh, dia orang pun nampak. Bila dia orang dah nampak, dia orang ni pergilah nak kejar. Tapi macam biasalah tak dapat. Depa tu bengong sikit kan. Kalau orang lain lari, depa pergi kejar. Lepas tu aku cakap jom keluar, aku dah tak tahan kan. Lepas tu dia orang ni pun cepat-cepat lah nak kita orang ni bawa keluar lah. Masuk on the way nak keluar ni, aku hampir terjatuh sebab aku rasa ada orang pegang kaki aku. Macam dia tahan kaki aku tak boleh keluar. Masa tu aku dah nak tersembam tau, tapi aku sempat nak balancekan badan aku. Lepas tu kan, time tu aku dah nak naik angin lah time tu. Lepas tu dia orang tarik tangan aku, cepat ikut. So kita orang keluar, sampai je dekat tepi jalan, dengar macam ada suara benda mengaum macam macam tu. Lepas tu dia kata hijau rimau pun dia kata macam tu. Kami ni pun belah. And masa tu aku rasa nak patah balik sebab aku betul-betul rasa marah sangat. Aku tak tahu kenapa. And kita orang gerak malam tu. Masa kita orang nak gerak malam tu, nak gerak balik ke hotel kita orang hampir accident. And masa kita orang nak pergi tu pun sebenarnya ada benda yang jadi. Masa tu yang member aku seorang ni, tim aku seorang ni, dia terlena dalam kereta. And dia mimpi ada satu benda besar warna hitam mai cakap dekat dia, jangan ganggu tempat aku. Dia cakap macam tu. Tapi sebab kawan tu yang tertidur, so kawan tu yang mimpi. Aku tak tahu lah dia terbawa-bawa ke apa, aku tak sure. Tapi benda tu lah yang berlaku. Aku tak sure sama ada rumah tu masih ada lagi ataupun tak. Hampa boleh try pergi Google. So sampai situ je aku punya cerita. Aku dah nak lena, aku mengantuk. Tapi aku tahan mata nak buat cerita untuk hampa. Nampak tak aku sayang hampa lebih daripada aku sayang lelaki aku? Tiba. Okay, so kita jumpa lagi next time. Aku doakan hampa sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah. Alright. So adik, cakap goodbye.
Cakap goodbye cepat. Ayang lu. Alright. Okay guys, so bye. Cepat adik, bye bye.